Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bida'watihi wa iqtada bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sambutan Ma'al Hijrah yang dikaitkan dengan peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikaitkan pula dengan permulaan tarikh Hijriyah yang mengambil sempena daripada peristiwa itu sebagai penanda landmark kepada sejarah Islam, bukanlah merupakan sesuatu yang hanya boleh dinilai pada konteks zahir, pada hubungan zahir di mana nature, tabiat manusia ini bila berada dalam suatu kesempitan, dia akan mencari jalan keluar. Mungkin pada manusia biasa seperti kita yang tidak dikawal oleh wahyu, yang tidak dikawal oleh suatu perencanaan ilahi, kita hanya bertindak mengatasi masalah kita ini mengikut kebetulan. Seperti mana contoh kebetulan, kalau orang yang telah terdesak hidup di kampung dengan keadaan hidup yang serba kekurangan, tertekan hidupnya, dengar berita kata di Kuala Lumpur ini ataupun di Bangi ada suatu sumber kehidupan yang lebih baik, kita mengambil risiko berpindah. Pindah daripada kampung ke kota untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ternyata bukan kesemua orang berjaya. Banyak yang kecundang, yang tewas, yang tidak berjaya. Kenapa? Karena kita bergerak, bertindak atas pertimbangan kita sendiri. Pertimbangan kita dalam istilah fiqh dipanggil ijtihad. Ijtihad kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak betul. Ijtihad fuqaha banyak yang betul, sedikit yang kurang betul. Kalau ijtihad orang yang macam kita, banyak yang salah, sedikit yang betul. Saya nak kaitkan dengan fenomena itu dengan fenomena hijrah. Sebab hijrah Rasul bukan macam hijrah kita. Bukan kerana terdesaknya hidup di Makkahul Mukarramah sampai tidak boleh bergerak dan sebagainya, maka berpindah. Ikut dan apa jadi pun jadilah. Dia tidak. Sebab bezanya di antara kita mengasaskan kehidupan kita di atas petunjuk Allah dengan menenangkan, mengutamakan petunjuk Allah sebagai suatu indikator kepada tindakan, itu yang lebih membawa jaminan kejayaan daripada kita menggunakan pemikiran kita berfikir mana yang baik, pikiran kata baik kita ikut, akhirnya kita kecundang. Atau dengan bahasa lain, kalau saudara masih belum faham cakap saya, kehidupan ini ada dua saja. Sama ada kita mengasaskan kehidupan kita di atas
kehendak-kehendak Allah, atas wahyu Allah, atas perencanaan yang Allah letakkan kepada kita untuk bertindak. Yang kedua, kita kesampingkan wahyu itu. Kita lupakan wahyu Allah, Rasulullah, hadis kita ketepikan, wahyu kita ketepikan. Kita gunakan akal kita. Kalau seorang tak boleh, buat parlimen. Biar parlimen bincang. Buat peraturan. Buat undang-undang. Akhirnya kita ambil yang manusia buat sebagai suatu perencanaan. So antara dua ini jelas. Saya nak terangkan malam ini. Bahawa kalau kita asaskan penghidupan ini kepada logika akal, akallah yang banyak menipu manusia. Akal mana? Akal yang tak didasarkan ke atas wahyu. Absolute mind. Kita rangka kehidupan berdasarkan wahyu, jelas ada jalan keluarnya. Yang kita sebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Itu asas. Ada orang yang telah meletakkan hidupnya di atas petunjuk Allah, atas wahyu Allah yang didasari dengan kalimat takwa. Kalau ini berlaku, Allah beritahu dah, yaj'al lahu makhraja. Allah lah yang akan membuat baginya, menjadikan baginya jalan keluar bagi tiap-tiap masalah yang kita hadapi. Ini bukan sahaja dibuat jalan keluar penyelesaian masalah manusia, sama ada besar ataupun kecil, tapi Allah iringi dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan rezeki sehingga tidak terhitung banyaknya. Sebab itu maka dinaikkan taraf itu sampai kepada tadi takwa, dinaikkan orang wa man yattaqillah, tadi dinaikkan kepada wa man yatawakkal 'ala Allah. Sesiapa yang pergantungannya hanya pada Allah, penyerahannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah itu sudah amat memada bagi dia. Artinya keperluan kehidupan ini sudah tertutup, ataupun dengan lain bahasa sudah tertunai segala kehendak kita, kerana Allah telah mencukupkan kepada kita apa yang kurang. Kenapa? Kerana sifat Allah dikatakan, sesungguhnya Allah itu boleh menyampaikan perintahnya kepada apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah telah menetapkan tiap-tiap satu makhluk itu ada rezekinya. So, saya melihat daripada titik tolak ini, titik tolak bahawa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah berpindah, berhijrah daripada Makkah ke Madinah bukan atas penyelesaian masalah sementaranya atau masalah gawatnya berdasarkan kepada mindanya. Dia berdasarkan kepada wahyu. Dalam tafsir Al-Maraghi misalnya disebutkan ruya anna Aba Talib qala li Muhammad, ya Muhammad, ma ya'tamiruka qaumuka. Qala yarawna an yasjununi aw yaqtuluni aw yukhrijuni. Qala Abu Talib, ya Muhammad, man haddathaka? Qala Rabbi. Qala ni'mar rabbu rabbuka.
Ada hadis yang menunjukkan bahawasanya satu hari Abu Talib pergi berjumpa dengan Muhammad dengan tergesa-gesa. Abu Talib kafir. Tanya Muhammad, wahai Muhammad, kamu tahukah tidak kaum kamu ini sedang merancangkan apa ke atas kamu? Nabi kata, saya tahu. Apa yang kamu tahu? Saya tahu bahawa kaum saya sedang merancang, sama ada yang pertama, mereka hendak liyuthbituk, mereka nak tangkap saya, penjagakan saya, tambat saya dan tutup mulut saya, gam saya. Gam ni lama dah, cerita gam ni lama sangat dah, bukan benda baru. So, orang-orang musyrikin Makkah nak gam Muhammad. Waktu tu gelu tak ada gam cap uhu dia yang kuat sikit. Apa lagi? Mereka merancang nak bunuh saya. Apa lagi? Mereka rancang nak menghambat saya keluar daripada tanah tumpah darah saya. Betul kata, kamu tahu di mana? Muhammad kata, Rabbi, Tuhan aku memberitahu kepada aku hal itu. Abu Talib boleh kata tu, ni'mar rabb rabbuka, Tuhan kamu Tuhan juga spesial, bagus juga. Ni'mar rabb, Tuhan kamu Tuhan yang paling baik. Sebab dia beritahu kepada kamu, itu betul, aku nak sampai kepada kamu, betul. Tapi sayang Abu Talib ini, walaupun dia tahu demikian, dia puji Allah Tuhan Muhammad, dia tak beriman juga. Jenis manusia degil. Okey. Maknanya, saya tekankan poin saya ni, maknanya Muhammad sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 risiko yang kesemuanya teruk. Penjaga pun teruk, bunuh lagi teruk, hambat keluar daripada kampung halaman pun teruk. Sepatutnya Muhammad dengar saja berita itu, terus cabut, lari. Tapi tidak. Dia tidak keluar, kenapa? Kan dia tahu dia hanya boleh bergerak bila ada perintah Allah bergerak. Selagi Allah tidak perintah dia keluar daripada Makkah, dia tahu mengatakan Allah itu yang katakan tadi, yang kita katakan bahawasanya fahuwa hasbuh, cukuplah Allah jaga dia, dia tak gusar. Maka dia tunggu. Tahu dah orang akan bunuh dia, tahu dah orang akan jil dia, tahu dah orang akan gam dia, tahu dah orang akan keluar, dia tahu semua dah, tahu dah. Dia bebas ketika itu, boleh keluar sendiri, dah, dia tak keluar. Kenapa tidak keluar? Itu asas pemikiran yang letakkan malam ini nak mengatakan bahawa kalau orang yang telah bertawakal kepada Allah, meletakkan Allah itu sebagai Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kita balik kepada asas pemikiran, asas ayat. Allah lah sebagai pembela, sebagai wali orang-orang yang beriman sungguh dengannya. Wali yang kita faham sebagai pelindung, wali sebagai pihak yang berkuasa, macam wali nikah. Wali maknanya ulil amri, yang ada kuasa melakukan apa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebagai wali ini memang kita tahu mengatakan Allah jika disuruh kita buat sebuah perkara, jika Allah memerintah kita melakukan suatu perkara, Allah tidak perintah kita buat yang tidak baik. Nampak kadang-kadang mata dengan pandangan mata tidak baik, kerana hiasan syaitan di mata kita
memandang perintah Allah tidak baik. Kalau kita pakai gambaran syaitan kepada kita, ini tidak baik, maka maknanya kita telah meletakkan diri kita, wali kita ini syaitan. Itu dia kata, wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah ini, mereka bergantung, berwalikan kepada siapa? Kepada taghut. Taghut, sampai dalam tafsir, ada 3 yang besar taghut. Yang pertama, taghut dikatakan sebagai quwwatus syayatin, kekuatan syaitan untuk menggoda manusia. Yang kedua, quwwatul hukmi, kekuatan pemerintah. Dan yang ketiga dikatakan quwwatul asyan, kekuatan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Taghut ini dikatakan, Allah beritahu dah, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, kerja mereka akan mengeluarkan kamu daripada terang benderangnya iman yang bercahaya kepada kegelapan kufur. Seorang yang masuk dalam kekufuran dah tak nampak cahaya iman. Sebab itu maka segala yang disarankan melalui keimanan kepada Allah, ayat Quran ke hadis ke, dia tak nampak. Kenapa? Dia berada dalam kegelapan. Okey. Macam maka Muhammad dalam pengajaran hijrah menampakkan jelas, baginda tidak keluar dengan semata-mata ada berita yang sah mengatakan orang nak bertindak ke atasnya. Kenapa? Allah belum perintah. Sampai masa Allah perintah, itu yang bergunanya, yang tangguh tu. Sebab kalau Muhammad keluar lebih awal, menggambarkan seorang yang tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada orang-orang yang dia jaga. Menggambarkan pada pandangan musuhnya seorang yang hanya tahu nak menyelamatkan diri dia, dibiarkan pengikutnya bergelimpangan dengan kerja-kerja yang akan dilakukan oleh musuh. Tapi tidak. So, Allah pilih timing yang amat besar ini. Tafsiran ni kalau yang mampu menafsirkan secara angle mana pun, Allah pilih satu saat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun tidur lena. Itu fakta biasa yang saya nak ulas. Sudah pun tidur lena, datang Jibril beritahu kepada Muhammad, inilah saatnya wahai Muhammad yang kamu tunggu. Allah perintah dah kamu kena hijrah saat ini. Tetapi saat ini saat rumah kamu semua dah dikepung. Rumah kamu sudah dikepung dengan suatu perkiraan bahawa tidak mungkin kalau seekor tikus pun lari keluar rumah itu mesti kena bunuh. Sebab penjagaan begitu rapi. Tapi saat ini kamu kena keluar. Itu saya letakkan perhitungan saya. Kalau Muhammad pindah lebih awal, hijrah lebih awal, tak ada halangan ini, maka tak timbul pengajaran kepada kita bahawa kalau Allah perintah seorang hambanya, seorang rasulnya, seorang nabinya, seorang mana-mana hambanya lah melakukan satu perkara yang Allah perintah dia buat, lalu perintah itu nak dinilai dengan fikiran yang mujarrad, yang absolute mind. Saya ulang balik poin ni. Kalau kita lihatkan balik, kalau perintah Allah sampai kepada kita dan perintah itu nak kita timbang semula dengan akal yang absolute, bolehkah tidak perintah itu dilaksanakan base kepada akal? Saya nak jawab mengatakan, kalau akal Muhammad gunakan malam itu untuk keluar, buka pintu tengok, belakang, adab, depan, semua ada orang tunggu. Yang tak ada apa atas bumbung dengan bawah tanah. Nak keluar macam mana?
Sedangkan Quran juga pernah sebut, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu kepada suatu tempat yang boleh bawa binasa. Ini askar musuh Muhammad yang dia tahu tadi tu, yang dia tahu dah daripada awal, tahu dah mengatakan bahawasanya orang ini sama ada akan tangkap aku atau bunuh aku atau keluar, hambat aku keluar. Kesemuanya berbahaya. Bahaya. Akal akan kata jangan keluar. Perintah Allah pun bahaya. So di antara mentaati perintah Allah ada kemerbahayaan pada hitungan akal. Tapi tidak turut perintah Allah waktu yang macam ini, makna tidak bertawakal, tidak bertakwa. Maka Muhammad telah menjawab kepada kita, kalau saat yang seperti ini gawat, keadaan yang begini runcing, musuh daripada segala lapisan, daripada segala suku kaum telah berpakat, ya'tamiruka, mereka buat muamalah dengan kamu keluar, kamu seorang diri. Suatu fakta bahawa mustahil Muhammad boleh keluar. Tapi kerana kuat berpegang tu dengan ajaran wa man yattaqillah tadi, kamu bertakwa betul kepada Allah, kamu pegang perintah Allah, Allah perintah kamu keluar, kamu utamakan wahyu ini. Usah gunakan akal waktu ini. Akal tak salah fikir. Apa dia? Keluar. Mana keluar? Tu yang disebutkan wa iz akhadhahumun nu'asu burhatan. Waktu timing is very very good. Allah mengaturkan waktu dini hari yang macam ini, insan kuat, hebat macam mana pun ada saat yang kita mengantuk. Nu'as. Bila kita mengantuk, sama ada kita menguap, luas-luas. Kalau orang menguap luas-luas, dia mata tutup. Orang jarang menguap, dia tak begitu. Ataupun nu'as ini burhatan, Allah boleh aturkan suatu hilah, suatu peraturan yang bukan akal manusia boleh menilai. Apa dia? Muhammad keluar. Saat itu kesemua yang menunggunya serentak tertidur sekejap. Yang dikatakan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami kawal Muhammad. Kami letakkan depannya tembok halangan. Musuh tak boleh buat apa. Di belakangnya sebagai halangan. Maksudnya penjagaan Rabbani. Dibuat macam mana? Fa'aghshaynahum, kesemua sekali mereka tutup mata. Dibuat macam mana? Fa'aghshaynahum, kesemua sekali mereka tutup mata. Fahum la yubsirun. Muhammad keluar saat itu. Buka balik macam biasa. Makna dia, Allah subhanahu wa ta'ala boleh menggunakan untuk menolong seorang hamba yang dia kasihi kerana bertawakal, kerana takwa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan dia mengutamakan wahyu ilahi. Akal kebelakangkan, dia buat, kami bantu dia. Bantu dengan apa? Kami bantu dia dengan makhluk kami juga. Siapa makhluk kami? Tu, An-Nu'as. Fa'aghshaynahum, Allah gunakan makhluknya yang nama dia mengantuk tu. 1 million orang jika mengantuk ke semua sekali, Muhammad keluar dengan selamat. Dia yakin selamat. Kenapa? Allah perintah dia. Allah tidak akan membiarkan hambanya, kekasihnya, nabinya diapa-apakan oleh musuh. Kenapa saya tekankan poin ini? Saya ada message. Message saya, itu dia method syaitan musuh manusia, iblis musuh manusia, mempergunakan anak-anak Adam ini dengan menggambarkan kepadanya
Sesuatu yang Allah perintah itu kalau kita buat, ini berbahayanya, ini berbahayanya, ini berbahaya, akhir tak boleh buat. Contohlah, Allah perintah hudud. Jelas. Perintah hudud, perintah yang cukup jelas. Ayat hudud ini dalam ayatul ahkam dipanggil ayat yang bukan mutasyabih. Ayat yang cukup terang. Ayat yang kalau orang baca dia tahu ini makna dia hudud. Tapi bila manusia Islam terima hudud ini untuk dilaksanakan, dia pakai fikiran. Dia kata, bolehkah kalau kita buat dia dalam masyarakat majmuk? Datang suatu soalan yang memang setan yang bagi tahu kat dia. Tak boleh. Kalau kita buat demikian, nanti apa orang kafir kata? Laksanakan demikian, apa orang luar nanti kata? Kita buat demikian, nanti orang datang tengok Malaysia, orang rakyat Malaysia semua tangan kudung-kudung belakang. Nak salam, gitu saja. Seandainya seperti inilah yang telah membawa manusia ini, dia menolak hukum Allah Ta'ala. Bukan hudud sahaja. Hatta sampai kepada hukum katakan riba. Jelas. Di ayat yang muhkam. Bukan mutasyabih. Riba. Jelas. Ta'rifnya pun cukup jelas. Amalannya pun jelas. Riba haram. Maknanya inilah hasil daripada insan yang telah meletakkan kehidupan mereka itu dengan kehendak akal, kehendak nafsu dan kehendak zaman yang semasa dengan mereka, dengan membelakangkan wahyu ilahi. Sedang kita lihat balik pula orang yang telah meletakkan hidupnya itu di atas perintah Allah, macam Muhammad tadi. Akal kata bahaya, keluar mati, tapi Allah akan menjaga. Dia keluar selamat. Tak kena bunuh. Malah kalau dia tinggal dalam rumah dia, kalau Muhammad tinggal di rumah dia atas andaian, ialah perintah ada tu boleh KIB dulu. Ada perintah yang KIB, keep in view. Laksana bila? Tunggulah bagi orang terima nanti. Kalau Muhammad tunggu pada malam itu dengan tidak keluar saat perintah itu, maka sudah pasti dah secara logiknya menjelang fajar orang itu akan menerpa dalam rumah, akan menikam baginda dan mati. Cara akal. Tapi saya tak akan mengatakan bahawasanya ini satu budaya yang sepatut kita berhijrah. Kita nak berhijrah daripada ketidakyakinan kepada perintah Allah itu mendatangkan kebaikan. Walaupun akal rasa tidak baik, kita nak pindah mengatakan tidak. Kalau Allah sudah perintah, memang dia akan mendatangkan kebaikan. Akal kata tak baik, apalah akal. Akal kita sama ini pun sudah banyak kali tipu kita. Yang kita fikir baik untuk hari ini, kita buat. Seminggu, Allah menyesal aku buat. Kalau orang fikir nak menikah 2, menikah 3, menikah 4, akal fikir elok. Lepas kahwin jadi masalah. Yang tak masalah baguslah. Yang Allah menyesal aku. Akal tak boleh pakai dalam beberapa hal berbanding dengan wahyu. Saya tekankan bukan tak bakal langsung. Berbanding dengan wahyu, kalau wahyu tegak dah, akal sepatutnya surrender. Tak sampai kita. Lebih-lebih tak sampai bahawa kita tak boleh fikir pada hari ini, pada sekarang ini, pagi besok nak jadi apa. Tak tahu. Nak senang, tak tahu. Malah kadang-kadang kau dengar radio mengiklankan forecast cuaca besok. Dia boleh forecast lah, tapi saya pun boleh forecast. Dia kata besok Selangor dijangka hujan 1-2 tempat di sana sini. Oh, saya maksudkan kita forecast macam mana pun tak sampai. Sebab mesej saya nak ajak balik menghayati hijrah ini, pegang kepada wahyu. Maka atas itulah maka kita tahu Muhammad telah berjaya.
Dan kejayaan perpindahan ini dilihat satu aspek yang lain. Aspek apa dia? Ada empat fenomena yang Quran bayang dalam ayat tadi, bahawa orang yang cuba berusaha mematuhi perintah Allah untuk melaksanakan kehendak Allah Ta'ala, nak mengimarahkan dunia ini dengan hukum-hukum Allah, nak menjunjung tinggi agama Allah, nak menjadikan insan khalifah sebenar. Macam Muhammad cuba nak mengkhalifahkan seluruh insan sebenarnya di Makkah. Tak boleh nak pergi mengkhalifahkan insan di Madinah, nak menegakkan Allah Ta'ala. Maka Allah bagi tahu dah kepada Muhammad dan bagi tahu kepada kita, ada 4 perkara yang mesti kita hadapi. Saya nak bagi tahu, mengatakan bahawa sesiapa yang nak mengikut jalan ini, jalan nak menegakkan kalimat-kalimat Allah, nak berjuang cara dia, kebolehan dia dengan niat untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan buat macam mana pun, maka ada 4 possibility dalam ayat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 30. Allah kata, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Ini bawa ayat Quran. Tadi bawa hadis datang dengan bentuk mesej. Ini datang ayat Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. So, saya lihat keempat-empat ini masih lagi valid, masih lagi apply, masih wujud, masih dapat kita lihat sejak zaman Muhammad sampai zaman kini. Orang-orang yang cuba nak menegakkan hukum Allah ini akan menghadapi yang pertamanya, mereka ditangkap dan dipenjara. Banyak dah berlaku. Kalian lihat misalnya di pentas-pentas perjuangan menegakkan Islam zaman mutaakhir ini. Anda lihat di Mesir misalnya, di zaman Hasan al-Banna, Allah yarhamu, Al-Syahid Hasan Banna, Al-Syahid Said Qutb. Malah kita lihat sampai kepada zaman sekarang ini, yang berlaku kepada orang Islam di Mesir, yang berlaku orang Islam di Libya, berlaku orang Islam di Algeria, berlaku di Saudi Arabia, yang berlaku di Lebanon, yang berlaku di Syria, di Jordan. Pasti ada. Orang-orang ini dianggapkan sebagai teroris, sebagai penjenayah. Orang yang menegak Islam sebagai penjenayah, maka mereka liyusbituka. Sama ada yang ringan, mereka tutup mulut kamu. Berat sikit, mereka penjarakan kamu. Sebab itu Said Qutb 12 tahun masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Kerana dia ingin menegakkan di bumi Mesir itu suatu penghidupan yang berdasarkan kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan hukum Allah Taala. Dan dia dengan kaum kerabat yang sampai sekarang ini, kita dengar sangat cerita yang berlaku di Algeria. Jelas itu yusbituka sampai hari ini masih ada. Yang kedua, au yaqtuluka, atau musuh-musuh kamu akan bunuh kamu dan bunuh kepada orang-orang yang menegakkan Islam. Dah ada. Dah berlaku. Di tanah air kita pun sepanjang sejarah melihat ada orang yang dibunuh atas nama dia sebagai seorang da'i. Zaman penjajah ke, zaman pra penjajah ke, lepas penjajah ke. Di Algeria ke, di Tanzania ke, di Tunisia ke, di Libya ke, ada ni nama-nama ini orang yang gugur.
di Afghanistan ke, di Pakistan ke, ada ini. Yaqtuluka, mereka kamu kena bunuh. Zaman Nabi pun kena bunuh. Yasir kena bunuh. Sumayyah kena bunuh. Bunuhlah. Dua masih lagi valid dan berlaku. Au yukhrijuka, ataupun mereka akan tukarkan tempat kamu bekerja. Tukar Gua Musang, Sabah, Sarawak, tukar. Ataupun turun jawatan, turun pangkat. Dia jadi pengarah bekalan harta benda kepada storekeeper. Bukan UKM lah, tempat lain. 3, dah berlaku dan sedang berlaku dan akan berlaku. Yang keempat, wayam kuruna, musuh kamu itu akan membuat berbagai-bagai tipu hilah kepada kamu. Macam-macam hilah, macam-macam makar, macam-macam taktik-taktik buruk yang kamu kena. So, 4 ini rupanya yang Nabi itu satu pun tidak kena. Mereka tidak memenjagakan Nabi, jelas. Mereka tidak bunuh Nabi, jelas. Mereka tidak mengeluarkan Nabi, jelas. Bukan mereka keluarkan, Allah keluarkan, jelas. Mereka tidak boleh tipu halah Nabi, jelas. Tapi mengapa ayat ini turun malam yang Nabi nak dilakukan hijrah? Karena ini fenomena yang akan kita tanggung. Ada Harungi ini, kalau berjaya, Allah akan memberikan kelapangan kehidupan dunia dan akhirat. Anda tak berjaya, Anda gugur pun mendapat kesenangan dunia, selesai kerja, selesai tugas, dan kesenangan di akhirat. Tidak pernah rugi. Tapi kalau kita hilang keyakinan kepada janji ini, kita akan ambil jalan yang paling mudah, iaitu biak-biak. Tak payah timbul. Sebab itu maka saya dalam pendekatan ini nak menyatakan bahawasanya jelas mesej kepada kita. Mesej dakwah yang, mesej hijrah yang dilihat dari konteks dakwah ini cukup jelas. Dan peganglah itu sebagai suatu maklumat yang perlu kita tanggung. Tapi kita masih jauh dengan cubaan itu. Kalau sekadar gam saja, itu masih bukan cubaan. Gam lah, tak apa. Ulama-ulama tidak diberi peluang untuk bercakap yang benar. Jika bercakap yang benar, ada angkubah-angkubahnya. Itu belum lagi ujian sebenar. Nabi pernah mengatakan ulama nak bercakap sikit pun minta 9,000. Saya tahu orang sendiri pun tak percaya. Petenah ni biasanya orang percaya. Tapi orang tanya saya, sampai ke Brunei, sampai ke mana, dia kata, kenapa yang diorang fitnah ustaz begitu? Dia tak tanya saya terima akal tidak. Dia kata, mengapa orang fitnah ustaz macam tu? Orang tak percaya. Dan saya demi Allah, dan kami yang terlibat dalam hal demi Allah Ta'ala, wallahi wa billahi, tidak pernah kita minta. Tak pernah minta. Dia nak bagi, dia bagi. Yang dia pernah bagi pun hanya sekadar RM100 satu rakaman. Tapi kalau penyanyi-penyanyi baria pop itu lain cerita. Saya nak menyatakan ini pada saya masih peringkat rendah. Yang kita nak berjumpa ini dalam konteks hijrah ini yang paling besar daripada itu. Sebab itu maka maknanya hijrah yang datang kepada kita setiap tahun membawa mesej yang besar. Apa dia mesej? Kalau insan telah mentaati perintah Allah, Allah janjikan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kamu menghadapi sedikit kesusahan, Allah akan menggantikan dengan kemudahan yang banyak. Hijrah menggambarkan itu. Susah di Mekah, nak bergerak tak boleh sangat, tak bebas dan sebagainya. Datang hijrah, berlaku penghijrahan. Angka yang saya bagi ialah, kalau Nabi terus berada di Makkah dalam konteks logika sejarah, selama 13 tahun Nabi kita berdakwah siang dan malam,
Maka angka yang boleh diberi oleh ahli sejarah, paling banyaknya orang pernah menulis Nabi dapat mengislamkan 400 orang. Tapi yang balik jadi kafir balik, murtad banyak. Tapi angka yang paling besar yang pernah saya jumpa lah, kita pernah jumpa dalam lingkungan 400 orang. Tapi yang solid betul, yang sanggup hijrah betul, sanggup bergelombang dengan penghijrahan yang bermakna pengorbanan, 80 orang. Sedikit. Ambillah katakan 100 orang, ambillah 400, ambil 1000 orang katakan yang paling banyak. Bagi masa 13 tahun. Maknanya kalau Nabi hidup lagi 10 tahun di Makkah, mungkin dapat double number, sekali ganda. Menjadikan daripada 400 tadi, sekali lagi double, 800 orang. Dia wafat. Umur baginda tak berubah, 63 tahun. Kerana itu maka berlakulah penghijrahan. Apa dia? 400 orang tadi, okey, hijrah. Yang hijrah 80 orang. Macam Suhaib Ar-Rami, Suhaib Ar-Rubi, itu yang Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, itu yang pindah ke sana. 7 tahun kemudian berlaku pembukaan Makkah. Islam bertambah. 10 tahun akhirnya Nabi kita telah mengumpulkan orang untuk pergi menunaikan haji wada'. Guna haji wada' ini, guna sejarah mencatatkan bahawa yang pergi bersama dengan Nabi pada ketika itu dalam Hajjatul Wada', dalam buku tabung haji dia kata 93,000 orang. Dalam setengah sejarah mengatakan 104,000 orang. Ambillah minus plus 100,000 orang. Datang dari mana orang 100,000 orang ini dalam masa hanya dalam 10 tahun. Sedangkan 13 tahun sebelumnya 400 orang saja. Itu yang pergi menunaikan haji wada'. Itu tak termasuk orang Makkah sendiri yang diislamkan dah dalam masa Amul Fathi, tahun pembukaan Makkah, tahun 7. Kumpul ke semua sekali, kumpul di Madinah pula, kumpul yang keluar berperang pula. Dianggarkan ketika itu Islam sudah sampai kepada bilangan 400,000 orang. So tengok, 13 tahun 400 orang. Perkembangan Islamnya begitu slow. Pindah sekejap sahaja. Jangka masa yang tak sampai masa di Makkah. Makkah 13 tahun. 10 tahun saya di Makkah, di Madinah, 400,000 orang. So multiply itu berapa kali ganda. Inilah yang saya katakan bahawa bila Allah suruh pindah saja, maka Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan. Bukan kemudahan tentang kuantiti Muslim pada ketika saja, tapi kualiti. Ini yang saya cuba terangkan pada ini. So, kualiti ini dia bertolak daripada sama ada kita ini boleh meletakkan suatu keyakinan dalam dhamir kita, dalam hati dan lubuk hati yang kita beriman Allah Ta'ala ini, bahawa Allah ini in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Satu konsepsi yang merujuk kepada kalau sekiranya kamu bersedia untuk menolong Allah, maksudnya menolong mempertinggikan agama Allah, menolong melaksanakan hukum-hukum Allah, menolong memberikan laluan kepada agama Islam ini, mengambil tempat untuk merencanakan penghidupan manusia dalam serba hal. Yansurkum, Allah pasti akan menolong kamu. Sebab digunakan in syartiyah, in tansurullah. Syaratnya kalau kamu menolong Allah, jawapannya Allah akan tolong kamu. Bukan tolong sahaja, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan memperkukuhkan pendirian kamu dan kekuasaan kamu.
Kuasa kamu utuh, tak boleh goyang. Islam yang kau pegang itu utuh dan tak goyang. Dengan syarat tadi, kalau kamu tolong Allah. So, adakah ini yang kita hadapi sekarang ini telah tercapai? Yang kita tahu mengatakan bahawa mesej yang dalam penghijrahan tadi, Nabi telah berpegang dengan itu. Nabi berpegang kepada satu yang Nabi beritahu, dia katakan, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Kalaulah orang yang berhijrah ini dalam konsep arti kata, dia nampak zahirnya dia berkorban, dia memihak kepada perintah Allah. Muslim ketika itu, dia tidak mau berpindah ke Madinah kerana lima syaqqatis safar, kerana susah sangat perjalanan, kerana pun hidup payah, dia tak pindah. Tapi waktu yang sama dia menyintai seorang gadis, seorang perempuan yang nak dia kahwini. Dalam dia kata tak mau pindah, tak pindah itu, orang khabar dekat dia kata, "Makwa kamu dah pindah dah." Dia mendengar begitu, makwa dia pindah, dia ubah fikiran dia, kata aku nak pindah juga. Maka perpindahan dia pada ketika itu bukan kerana menyahut surah Allah, tapi menyahut seruan gharizah. Gharizah tabiat semula jadi manusia, panggilan kesyahwatan manusia, ingin mengikut jejak kekasih. Ini baru jejak kasih. Jejak kasih pula marah. Dia berpindah. Pindah sampai ke sana, orang tak tahu dipindahkan apa. Yang penting dia berpindah. Orang tak tahu. Tapi Allah bagi tahu dekat Nabi, ada di kalangan kamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, orang yang pindah bukan atas nama perintahku, tapi dia ikut perintah dhamirnya, perintah keinginannya, nak ikut makwanya. Maka yang ini Nabi beritahu dah, kata, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yantahuha." Sesiapa yang berhijrah ini kerana nakkan kepada kesenangan dunia, ataupun kerana nak mengahwini seorang perempuan, maka hijrahnya itu, pengorbanannya itu sia-sia pada akhirnya, kerana dia hanya akan dapat dunia atau dapat perempuan. Dapat dunia, akhirnya tinggal dunia. Dapat perempuan, akhirnya tinggal perempuan, atau ditinggal oleh perempuan. Antara kedua, akhir tinggal. Bila dunia dia tinggal, perempuan dia tinggal, dia akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia bawa? Maka sebab itu, maka satu mesej yang clear dalam konteks ini nak mengatakan bahawasanya orang yang nak menegak Islam tadi ini jangan dicampurkan. Jangan campur adukkan dengan cara misalnya dunia pun nak kena bagi keutamaan juga. Kerana kalau dunia tidak maju, tak kaya, nanti kita nak perang orang macam mana, nak bantu orang Bosnia macam mana. Orang kita pun banyak yang tak dibantu lagi. Tapi asas kita, jika asas kebendaan sahaja, maka kita menyimpang daripada tadi. "Waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulah." Sesiapa yang berkorban, berjuang untuk Allah dan Rasulnya, dia yang paling beruntung kerana dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Jika dapat Allah, ayat awal tadi, "Fahasbuhu fahuwa hasbuh." Dia sudah cukup segala-galanya. Okay. Atas itulah saya nak bawa kepada tahap yang keempat, nak mengatakan bahawasanya dalam itu hijrah itu ada suatu lagi angle yang dapat kita lihat. Yang nak Nabi bina di masyarakat di kota Madinah itu, dia nak bina apa? Dia nak bina negara, atau nak bina insan yang boleh menguasai negara? Tentang apa ni? Mungkin kita tak follow saya punya idea, mungkin tetap sikit. Kita lihat balik dalam hijrah, Nabi nak bina apa? Adakah Nabi nak capture Madinah, nak kontrol Madinah, ataupun Nabi nak pergi
menyebarkan dakwahnya kepada orang-orang Madinah dan mengukuhkan iman yang datang daripada Makkah, akan lahirlah suatu generasi insan Rabbani. Saya melihat intention Nabi jelas, iaitu nak mencari suatu tempat yang mudah disibarkan dakwatul haq, nak mencari orang yang kepalanya boleh menerima dan memberi, give and take. Nak mencari golongan-golongan manusia yang boleh dimasukkan cahaya dalam diri mereka kerana mereka bersedia menerima cahaya. Setelah dia tahu mengatakan orang-orang yang di Mekah itu orang yang tutup dah hatinya. Quran confirm dah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Orang Mekah itu Allah bagi tahu dah, khatamallah, dia tutup dah. Allah pun tumpang sama, tutup hati dia, khatam hati dia, gam hati dia. Hati pun tutup, telinga pun tutup, mata pun tutup. Dia tak nampak hidayah dah. Kerana mereka itu dalam kegelapan dan mereka sanggup menerima azab yang pedih. Tadilah saya katakan, kalau kita lihat strategi dakwah kita nampak. Kalau macam Abu Talib itu pengajaran. Kalau Abu Talib itu yang dia besar bersama Muhammad SAW. Dialah salah seorang daripada family Nabi Muhammad yang dapat melihat khatamun nubuwah di belakang ini semasa Abu Talib bawa Muhammad pergi ke Syria, Syam. Dia nampak ini. Dan dialah orang Yahudi Yahudi Syam kata, bawa balik cepat budak ini ke Mekah, jaga dia. Ini ada tanda dia akan menjadi Nabi akhir zaman. Dia pun tahan, terus ambil Muhammad balik aja, nak bela Muhammad. Dia tahu. Tadi saya bawakan fakta. Dia tanya Muhammad, siapa beritahu kepada kamu? Tuhan aku beritahu. Tanya marab Rabbuka. Tuhan kamu bagus, perfect. Tapi kenapa sampai akhirnya dia tak beriman? Kenapa sampai akhir hayat Abu Talib dia tak beriman? Maknanya pattern ini, wahai Muhammad, pattern itulah yang ada pada kebanyakan orang Mekah. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, main semua Abu. Tapi bukan semua Abu tak guna, ada Abu Bakar guna. Okey. Pattern ini pattern yang maknanya kamu susah nak mendapat orang yang kualiti tinggi yang macam Abu Bakar. Dengar dakwah sahaja beriman, high quality. Kamu tengok seperti maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membawa satu contoh kepada Muhammad sebelum pindah lagi 2 tahun. Ada orang Madinah datang musim haji. Haji dah ada sebelum Islam pun. Musim Suq Uqad. So ada orang Madinah datang ke Makkah musim orang merayakan ada Panfair tahunan. So Nabi hantar utusan dia, kamu hantar kawan-kawan ni cari tengok ada tak orang-orang Madinah ini yang boleh mau dengar aku nak cakap kat mereka. Itu adalah Naqib, ada satu golongan yang 12 orang. Kami nak dengar. So Nabi pergi tengok orang Madinah ini yang datang itu orang yang lahum azanun saghiyah. Mereka Allah berikan telinga-telinga yang sedia mendengar. Wa qulubun fahimah, dan hati-hati yang nak faham. Maka Nabi pergi jumpa orang tu, bentang Islam ke mereka. Bila bentang Islam ke mereka, mereka mudah menerima Islam. Nabi kata, kamu balik ke Madinah, cuba Islamkan orang Madinah lagi sebanyak yang kamu boleh, dan kamu datang tahun depan. Aku nak tengok, nak survey, tengok apa yang berlaku di Madinah. Orang tu balik ke Madinah, sibar Islam di Madinah tidak sepayah Mekah. Datang tahun depan pula ramai yang datang, dan apa yang Islam dah terima dah. So maka tidak heran kita lihat dalam sejarah, kita lihatkan dalam The Message misalnya, Muhammad berpindah sahaja, tak sampai lagi pun orang-orang Madinah dah panjat pokok kurma dah, melihat
mana Muhammad, mana Muhammad, yang bawa dengan gendang, kalau kita pakai kompang lah, yang set dengan orang yang menyambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, sambut dengan welcome. Maknanya jelas, kesuburan dakwah di Madinah menjaminkan adanya insan yang berkualiti. Maka ini yang Nabi cari, bukan soal kuasa. Seperti datang Nabi Muhammad yang diperoleh, sebab itu maka yang mula dia buat sekali sampai ke Madinah, dia nak proofkan, mengatakan Nabi nak carikan insan yang berkualiti. Dia tak asaskan ekonomi, dia tidak asaskan tentera, dia tak asaskan askar, tapi Nabi mengasaskan sebuah masjid. Dan masjid itu pula dipanggil masjid, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuridun ay tatahharu. Dia terus mengasaskan sebuah masjid yang namanya Masjid Taqwa. Kenapa? Orang yang membenanya orang yang bertakwa. That's quality. Dan orang yang masuk masjid itu pula dikatakan adalah laki-laki yang masuk masjid untuk apa? Untuk menyucikan diri mereka daripada dosa. This is the quality. Maka bila ini wujud quality, barulah terjelma konsep tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kamu tak nampakkah berapa banyak sudah gulungan yang sedikit saja dia boleh dimenangkan, Allah menangkan dia di atas gulungan yang banyak, tapi dengan cara, dengan izin Allah Ta'ala. Maka Islam yang datang ke Madinah sedikit pada mulanya, akhirnya ramai, akhir dapat menguasai seluruh kabilah-kabilah orang Yahudi. Akhirnya Yahudi bersih daripada Madinah, bersih daripada Makkah dan sebagainya. Maka timbullah Islam yang sebenar bersinar. Inilah yang menjadi persoalan kita zaman mutaakhir ini. Persoalan di mana track yang telah Nabi letakkan kepada kita itu tak dilihat sebagai suatu wadah, suatu plan, suatu gagasan yang boleh kita pakai untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berpegang kepada intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah beri kuasa kepada kamu, kamu boleh tegak atas kuasa itu. Inilah maka ruh yang terkandung dalam hijrah. Mengajak saya tuan-tuan pada malam ini menyampaikan kepada suatu kesimpulan bahwasanya message yang Allah Subhanahu wa taala taburkan kepada kita melalui hijrah ini mengajak kita berhijrah sikap dari Islam yang tidak sepenuh kepada Islam yang sepenuhnya. Dan yang keduanya message perpindahan Muhammad daripada Makkah ke Madinah ialah perpindahan yang mengasaskan suatu kelompok manusia yang berkualiti. Dan yang keempat, setiap zaman, setiap masa Islam akan tertindas. Selagi Islam itu tidak naik ke kemuncaknya, maka dia berada dalam tertindas. Tindasan yang pertamanya berlaku daripada ayat Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan di dalam pula kuncu-kuncu yang telah dilatih oleh orang-orang itu kepada kita, yang menjadi penentang tentang Islam itu kadang-kadang bukan dari luar. Ini telah berlaku sejak zaman Said Qutb lagi, yang dikatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini dia terhalang banyak dengan orang Islam sendiri. Dan yang keempatnya, dia terhalang kerana pandangan keduniaan kita telah mengatasi segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada malam ini, dan saya berterima kasih kepada kesemua saudara-saudari yang telah berkesempatan mendengar ceramah saya pada kali ini. Maaf saya pohonkan kepada semua pihak atas ke bawah. Semoga Allah ampuni saya, tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.